Baik, untuk waktu ini kita ingin melihat bagaimana peranan dan jasa Tun Abdul Taib Mahmud ketika mentadbir Sarawak yang menjadikannya sebuah negeri progresif termasuk dari sudut ekonomi. Dan pada ketika ini dalam talian kita bersama dengan Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Baik Datuk, mungkin boleh beri gambaran berkenaan pembangunan Sarawak sejak awal penyertaan Tun Taib dalam Kabinet pada 1963 hingga melakar satu kemajuan yang luar biasa pada ketika ini. Okay, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan berkaitan dengan pencapaian yang telah dilakukan ataupun yang diperolehi oleh Sarawak di bawah kepimpinan P.Hin Sri Abdul Taib Mahmud. Pertama sekali saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga. Jadi saya sebagai anak Sarawak dan saya pada ketika itu sedang bertugas di UKM dan saya adalah penyelidikan yang saya lakukan dan yang berkait rapat dengan kesan pembangunan yang dilakukan. Okey, kalau kita lihat dalam jangka masa lebih 30 tahun beliau menjadi pemimpin, saya boleh bahagikan dia kepada 3 perkara yang besar yang saya boleh katakan yang kami ketika itu bila menulis saja artikel kami sering diketengahkan dengan konsep ataupun falsafah yang dikatakan sebagai politik pembangunan, the politics of development, yang sering digunakan oleh P.Hin pada ketika itu. So kita pun mencari apa sebenarnya itu politik pembangunan ni. Mula-mula kami ingat it's political development. Sebenarnya tidak. Politik pembangunan ini merupakan satu ideologi. Maknanya orang Sarawak ketika itu pada tahun 80-an tu memang bila bercerita tentang pembangunan kami akan menggunakan istilah itu politik pembangunan. Jadi politik pembangunan ni kalau saya boleh lihat matlamat asas dia ialah tidak jauh lari daripada apa yang kita katakan dalam seperti yang termasuk dalam dasar ekonomi baru strategi, iaitu membasmi kemiskinan untuk merapatkan jurang antara bandar, luar bandar dan juga antara wilayah. Dan yang lebih penting sekali ialah pembangunan luar bandar. Jadi politik pembangunan ini meletakkan asas pembangunan bagi negeri Sarawak. Bukan bermakna sebelum itu tak ada, sebab kita kena ingat ketika itu baru 80-an, maka dalam zaman P.Hin ni kita melihat satu proses pemodenan. Sampai kami yang kata ini mesti teori modernisasi. Tapi sebenarnya politik pembangunan yang dibawa oleh P.Hin itu satu ungkapan yang majority of us macam benda ni sebati pada ketika itu. So itu dulu sebagai permulaan. So ada 3 perkara itu tadi saya katakan ialah membasmi kemiskinan, cuba merapatkan jurang dan seterusnya ialah pembangunan luar bandar yang banyak diberi penekanan. Baik Datuk, selain yang disebutkan tadi ialah dengan ideologi politik pembangunan, dengan membasmi kemiskinan dan juga merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar, Allahyarham juga sewaktu khidmatnya banyak memberi tumpuan kepada ekonomi dari sebuah negeri yang berasaskan pertanian dan beralih kepada perindustrian dan kini perkhidmatan. Apa yang boleh kita garap dari sini, Datuk? Okey, kalau kita lihat fasa-fasa pembangunan yang dilaksanakan di negeri Sarawak ini, zaman P.Hin Sri Abdul Taib Mahmud ini kita melihat dia memang betul melihat pembangunan dilakukan secara bertahap. Di peringkat yang awal memang asasnya ialah pembangunan. Kalau kita belajar tentang ekonomi, asasnya biasanya dia akan membangunkan sektor yang primary seperti pertanian, pembalakan dan perlombongan. Jadi fasa yang seterusnya, selepas benda itu sudah agak kukuh, maka seterusnya kita melihat bagaimana P.Hin Sri telah lebih mengutamakan pembangunan industri. So yang empat kawasan perindustrian yang saya ingat lagi atau yang sering kami rujuk ialah seperti Taman Perindustrian Samajaya dibangunkan, Demak Jaya tak jauh daripada rumah saya, dan Samalaju kawasan kajian saya, dan juga Tanjung Manis. Jadi ini adalah satu perkara yang pada ketika itu kami orang Sarawak kata apa benda yang kita nak buat ni, bosannya projek ni. Sebab biasanya sebelum ini kita melihat projek kecil-kecilan kan, tetapi di bawah pembangunan industri di bawah pimpinan P.Hin Sri Abdul Taib Mahmud, kita melihat memang projek ini adalah sangat besar.
Dan apatah lagi dia dikaitkan dengan skor pada ketika itu ya. Sarawaknya renewable energy. Jadi maknanya bagi kami di Sarawak, termasuk saya sebagai pengkaji, ini satu perkara yang luar biasa pada ketika itu. So tujuan dia ialah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Di samping itu ialah untuk memacu pembangunan negeri Sarawak. So pembangunan industri, lepas itu kemudian of course dia diambil alih oleh Ketua Menteri kemudian, dan sekarang kita lihat diteruskan lagi oleh Premier Sarawak. Jadi asas itu sudah pun dibina dalam zaman P.N. Sri Abdul Taib Mahmud. So dia meletakkan asas peringkat sektor pertama, kemudian pembangunan industri, dan sekarang dilanjutkan lagi. Kita melihat Sarawak terus maju berasaskan apa yang telah ditetapkan itu. Ya. Dan Datuk, sepanjang perkhidmatan Allahyarham di Sarawak sebagai Ketua Menteri Sarawak, apa mungkin cetusan idea yang dicetuskan Allahyarham sewaktu pentadbirannya yang telah memberi impak besar kepada Sarawak, mungkin bukan sahaja dari segi politik dan mungkin dari segi ekonomi terutamanya? Okey, sebagai rakyat Sarawak yang saya ingat sekali, P.N. ni dia sangat-sangat minat dengan P.Ramlee. So, kenapa saya mengkaitkan cerita P.Ramlee ni? Sebab satu, of course, memang kami ada pertandingan P.Ramlee yang habis. Orang Sarawak akan tertunggu-tunggulah ada peraduan nyanyian. Tetapi kalau kita lihat cerita P.Ramlee dan kita kaitkan dia dengan P.N. Sri Abdul Taib Mahmud ini, it is about unity tau. Perpaduan. So, jadi P.N. Sri Abdul Taib Mahmud ini sangat terkenal di Sarawak. Okeylah, selain daripada politik dan ekonominya, dia ini menyatu padukan rakyat Sarawak ya. Walaupun dia adalah orang yang biasalah bila kita jadi pemimpin tu ada orang suka dan ada yang tak suka. Tapi dalam konteks ini dia berusaha untuk menyatu padukan rakyat Sarawak ini. Dan saya terlibat dalam satu kajian besar yang dilakukan pada ketika itu dan sempat juga membentang di depan beliau ya, iaitu kajian socialization di Sarawak. Bagaimana dia nak melihat bagaimana Sarawak ingin memacu pembangunan dia bukan saja dari segi ekonomi semata-mata, itu bagaimana nak meningkatkan pendapatan, tapi kita nak juga negeri Sarawak itu dibangunkan secara holistik dari segi sosialnya juga, dari segi agamanya. Tapi saya melihat beliau begitu menggunakan berbagai platform untuk menyatu padukan kami di Sarawak itu. So jadi kalau orang bercerita tentang Sarawak ini bersatu padu dan sebagainya, di satu pihak memang secara azalinya begitu disebabkan oleh intermarriage, perkahwinan campur dan sebagainya. Tetapi kerajaan negeri pada ketika itu yang dipimpin oleh P.N. Sri Abdul Taib Mahmud juga bertanggungjawab memastikan dasar kerajaan bersifat inklusif. Itu yang saya rasa saya amat tersentuh dari segi pendekatan selain daripada politik dan selain daripada ekonomi. Itulah dia. Okay? Cerita P.Ramlee ini memang dia sangat saya rasa dia antara individu di dunia ini yang mempunyai koleksi rare collections of Tan Sri P.Ramlee punya lagu-lagu, dan kami di Sarawak ada peraduan menyanyi lagu P.Ramlee. So saya sering looking forward lah kalau nak tunggu peraduan itu. Ya. Yeah. Dan kalau kita lihat ramai pemimpin politik dan juga pentadbiran di Sarawak merupakan anak didik Allahyarham. Kalau boleh saya sebutkan sikit ialah Allahyarham Tan Sri Adnan Satem, Premier Tan Sri Abang Johari, Datuk Sri Fadilah, Datuk Sri Alexander Nathan-Linggi, dan nama-nama ini adalah nama-nama hebat yang lahir dari kepimpinan Allahyarham. Jadi mungkin bagaimana legasi yang ditinggalkan ini memberi impak mendalam kepada kemajuan Sarawak, Datuk? Okey, sebagai seorang pemimpin dan juga kalau kita lihat dia sebagai guru kepada mereka yang disebutkan tadi kan, maka saya melihat pemergian beliau untuk selama-lamanya itu akan pasti amat dirasai oleh bukan saja generasi yang ditinggalkan itu, tetapi kami membesar pada zaman itu 33 tahun ya, kami ramai anak Sarawak yang celik masa terus dia ingat dia di bawah ni. So, jadi bagi saya sebagai anak Sarawak dan juga penyelidik yang banyak melakukan penyelidikan di Sarawak, saya melihat P.N. Sri Abdul Taib Mahmud ini adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Dia banyak dikritik ya, constructive criticism, destructive criticism banyak dilemparkan kepada beliau.
sebagai seorang pemimpin, saya rasa saya melihat bagaimana beliau begitu tegar sekali menghadapi cabaran-cabaran. Bukan mudah untuk membangun negeri Sarawak yang begitu besar, dan apatah lagi dengan penduduknya yang etnik yang berbagai. Tetapi beliau berjaya menyatu padukan rakyat di negeri Sarawak dan meletakkan asas yang kukuh untuk disambung oleh generasi yang akan datang, termasuk generasi yang sedia ada. Jadi Sarawak begitu bangga kerana kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin muda sebagai pelapis. So itu istilah dia. Kalau saya ingat lagi bila bertemu dengan dua pemimpin wanita yang tidak disebut tadi di Sarawak, mereka juga menggunakan, dia kata saya ni dulu anak didik Taib Mahmud, dia kata saya dijemput untuk melibatkan diri dalam politik sebab dia inginkan wanita dalam politik. So ini juga perkara yang perlu kita beri perhatian. Kepimpinan wanita di Sarawak juga boleh dikaitkan juga dengan pemimpin dan juga yang bermula dengan Taib Mahmud dan juga diteruskan oleh Anan Satin dan juga sekarang Premier Sarawak. So kita mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan yang sedemikian yang berjiwa besar untuk melatih generasi baru, pelapis-pelapis baru di Malaysia ini. Bukan saja menyumbang kepada pembangunan Sarawak tetapi kepada negara secara keseluruhan. Yeah. Baik Datuk, kalau kita lihat Sarawak pada masa kini merupakan sebuah negeri yang progresif ekonominya dan sudah berbelas tahun sebenarnya Allahyarham menyebut tentang renewable energy dan penumpuan kepada emerging economy itu sendiri seperti hydrogen, carbon capture dan juga banyak lagi. Jadi apa mungkin tumpuan pemimpin generasi baru ini perlu laksanakan dalam membawa kemakmuran lebih sejagat di seluruh Sarawak dan sekaligus menjadi negeri maju? Okey, terima kasih sebab ini kita dah beralih ke zaman sekarang ya. Bagi saya ya, sebagai seorang yang mengkaji, saya banyak membuat kajian tentang kemiskinan dan ketidakseimbangan ya. Sarawak dari segi pertumbuhan ekonomi antara negeri yang kiranya sangat macam disebutkan tadi, negeri yang progresif mencapai pertumbuhan yang tertinggi dan antara negeri yang menyumbang banyak kepada keluaran negara kasar kita ya, penyumbang besar. Dan Sarawak juga kaya dengan hasil bumi dan sebagainya. Dan juga saya melihat terima kasih kepada Abang Jo ataupun kami gelar Abang Jo lah, maaf Premier sekarang, di mana telah menggunakan pendekatan baru dari segi mencari sumber-sumber baru untuk sumber ekonomi. Tetapi bagi saya keperluan dua perkara yang perlu diberi perhatian dan terus diberi perhatian. Satu ialah tadi saya katakan kemiskinan di negeri Sarawak itu masih lagi tinggi walaupun pertumbuhan ekonomi kami pesat. Aspek yang kedua yang perlu diberi penekanan ialah mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi supaya dapat dimanfaatkan oleh anak Sarawak ya. Sebab apa yang berlaku sekarang, kita melihat ramai anak-anak muda kita yang berhijrah ke Semenanjung untuk mencari kerja. So jadi bukan katanya Sarawak tak ada kerja, tapi kerjanya mungkin tidak menawarkan upah yang menasabah. So jadi mereka berhijrah ke Semenanjung. Jadi bagi saya usaha yang dilakukan oleh Premier sekarang ialah untuk bagaimana meningkatkan lagi keupayaan pekerja di Sarawak ini. Tambahkan kuantitinya dan yang kedua ialah tambahkan kualiti pekerja di Sarawak. Itu yang saya cuba nak beri penekanan selama ini. Ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, Datuk Dr. Madeline Burma kerana sudi memberi sedikit input dalam kita mengenang Tun Taib dalam beliau Allahyarham melakar ekonomi progresif Sarawak.